Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam sejahtera. Semoga semua pelajar-pelajar yang mengikuti video ini berada dalam keadaan sihat sejahtera. Oleh kerana kita masih lagi berada dalam pandemik dan PKP fasa 3, maka kita tidak dibenarkan untuk mengadakan pertemuan secara bersemuka untuk melaksanakan taklimat OJT bagi sesi 2022. Walau bagaimanapun kita diarahkan supaya sebelum tamat tahun ini unit UPLI dikendaki untuk melaksanakan taklimat kepada semua pelajar yang akan mengikuti OJT pada tahun hadapan. Jadi salah satu daripada cara dan alternatif yang dapat kita gunakan ialah kita akan melaksanakan taklimat ringkas ini secara rakaman untuk memberi peluang kepada guru dan juga pelajar memahami secara ringkas apakah perkara-perkara yang perlu dan penting untuk diambil tindakan sebelum, semasa dan selepas OJT nanti. Para pelajar sekalian, untuk tahun hadapan bagi sesi 2022, Kolej Vocational Kuala Krai sebagaimana KV-KV lain di seluruh negara telah diarahkan untuk melaksanakan OJT ini secara serentak dan akan berlangsung sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan mengikut kursus dan bidang masing-masing. Sebelum kita melanjutkan penjelasan berkenaan dengan program OJT ini, sepintas lalu, sebagaimana yang anda lihat, ini ialah carta organisasi yang mengurus seluruh program OJT pelajar di Kolej Vocational Kuala Krai. Saya sebagai ketua unit dibantu oleh dua orang pegawai, iaitu Cikgu Muhammad Zunizam dari bengkel KFL ataupun Auto, dan Cikgu Haslili Cik Harun dari kursus bengkel BB. Ini ialah berkenaan dengan tarikh-tarikh penting dan tempoh pelaksanaan OJT bagi semua pelajar yang akan terlibat dalam OJT pada tahun hadapan. Jadi tarikh-tarikh ini ditetapkan oleh BPLTB dan ianya tidak sama. Jadi pelajar-pelajar harus perhati, peka dan concern terhadap tarikh-tarikh ini mengikut kursus masing-masing. Sebagai contoh, kursus yang paling pendek tempoh OJT-nya iaitu 3 bulan ataupun 12 minggu ialah kursus KRG. Kursus KRG dia 12 minggu saja. Tetapi kita punya starting ataupun permulaan untuk melaksanakan OJT adalah serentak di seluruh negara. Untuk zon Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga Kedah, kata silap saya, kita bermula pada 3 April, hari Ahad. Untuk Pantai Barat yang hari Ahad dia adalah hari Minggu, mereka akan memulakan OJT mereka pada hari Isnin iaitu 4 April. Jadi kita mula 3 April. Jadi untuk kursus KRG 3 April 2022 sehingga 23 Jun. 23 Jun tu hari Khamis. Kalau Pantai Barat 24 hari Jumaat. Sehingga 23 Jun 2022 selama 12 minggu. Untuk kursus KMK dari 3 April sehingga 22 Julai 2022 selama 16 minggu ataupun 4 minggu 4 bulan 4 bulan. Yang ini 3 bulan, yang ini 4 bulan. Jadi pelajar-pelajar pastikan tarikh-tarikh ini ditanda, diingati supaya waktu memulakan OJT dan waktu tarikh tamat itu tidak terlepas pandang. Sebab selepas minggu terakhir anda dikendaki menyediakan ataupun melengkapkan laporan OJT sebagai salah satu daripada syarat menyempurnakan
program OJT tu. Kemudian yang ketiga, untuk kursus KSK 3 April sehingga 19 Ogos hari Khamis, kalau Pantai Barat 20, selama 20 minggu ataupun 5 bulan untuk kursus KSK. Ini ialah 3 kursus yang daripada ICT. Manakala 7 lagi kursus daripada ketukangan atau vocational, ETE, ETN, MTA, MTK, MPI, MPP dan juga WTP, mereka akan melaksanakan OJT untuk tempoh 24 minggu, iaitu dari 3 April sehingga 16 September, ataupun dengan bahasa mudahnya ialah selama 6 bulan. Okey, pelajar-pelajar tolong ambil perhatian. Artinya tarikh akhir anda ialah berakhir sehingga 16 September, iaitu hari Khamis. Maknanya selepas itu anda perlu melengkapkan laporan OJT untuk diserahkan kepada pegawai penilai anda. Okey, seterusnya, peringatan. Ini penting supaya semua calon-calon pelajar yang akan terlibat dengan OJT supaya faham dan ingat pentingnya OJT, kerana ia adalah sebahagian daripada syarat untuk anda layak bergraduat ataupun convocation atau dikurniakan diploma vocational Malaysia ataupun DVM. Sekiranya anda gagal menyempurnakan OJT dalam tempoh yang telah ditetapkan, bermakna anda sebenarnya tidak layak untuk bergraduat ataupun untuk convocation, dan secara tidak langsung dalam masa yang sama anda sebenarnya telah gagal untuk mendapat diploma vocational Malaysia. Jadi sekiranya anda sudah memilih tempat ataupun organisasi untuk melaksanakan OJT mengikut tempoh yang telah ditetapkan, pastikan anda berada di sana selama tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya ada sebarang masalah ataupun hal-hal yang tidak boleh mengganggu anda untuk menyempurnakan aktiviti ataupun program OJT anda, boleh berhubung dengan pegawai penyelaras khusus masing-masing. Setiap bengkel ada 2 orang pegawai. Okey, seterusnya ini untuk maklumat tambahan. Bimbang takut pelajar-pelajar tak faham nanti apabila ada borang, nanti dapat borang tak erti nak isi sebab terdapat akronim ataupun ringkasan bagi semua istilah-istilah dalam OJT ni. UPLI ni ialah unit perhubungan dan latihan industri, di mana saya adalah ketuanya lah. OJT ialah on the job training ataupun latihan industri. KUPLI itu ketua unit perhubungan dan latihan industri, saya lah. OL ni ialah organisasi latihan, iaitu tempat ataupun syarikat ataupun lokasi, nama tempat anda melaksanakan OJT itu dipanggil OL. KV OJT ni ialah kod awalan bagi setiap borang untuk urusan OJT. Nanti kita akan tunjukkan jenis-jenis borang yang berkaitan dengan OJT. PP ialah pensyarah penilai. Setiap kursus ada 2 orang pegawai penilai lah. Okey, nanti bila dah bersemuka nanti kita akan buat talimat kedua, jadi anda akan diperkenalkan dengan PP masing-masing lah. PPO ialah pensyarah penyelia OJT. Pensyarah penyelia OJT ni ialah pensyarah yang akan menyelia anda sepanjang anda berada di organisasi latihan tadi, tempat awak buat OJT tu. Minimanya ialah paling kurang 2 kali, terutamanya kalau yang jauh lah. Kemudian PO ni ialah penyelia organisasi. Di tempat awak buat OJT itu biasanya akan ada pegawai yang menjadi penyelia kepada organisasi tempat awak, dan dialah yang akan menilai sejauh manakah kebolehan dan kemampuan anda sepanjang berada di dalam organisasi latihan itu. Kalau baiklah laporannya, dan laporan ini yang akan menentukan markah ataupun penilaian untuk dihantar kepada pensyarah penilai awak. Okey, mungkin ada pelajar yang tak pasti dan tidak jelas kenapa perlu ada OJT. Okey, OJT atau on the job training ni adalah merupakan salah satu daripada syarat wajib
syarat wajib bagi pelajar program diploma di semua vocational, sama ada Institut Latihan Kemahiran Awam, Institut Latihan Kemahiran Swasta dan juga IPTA. Maknanya setengah-setengah di universiti pun ada yang bertujuan yang melaksanakan program tersebut bertujuan untuk memudahkan bakal graduan kepada situasi pekerjaan sebenar serta meningkatkan tahap mampu kerja. Sebab kalau di kolej kita hanya berada dalam persekitaran bengkel kerja kita yang berkaitan saja, tidak begitu menyeluruh. Tapi apabila berada dalam organisasi, kita akan diminta untuk bukan sahaja kita bekerja berkaitan dengan bidang kita, tetapi juga berkaitan dengan luar bidang, di luar bidang. Sebab keperluan itu adalah lebih besar berbanding dengan kita berada di luar, berbanding keadaan kita berada di tempat kita belajar. Tujuannya ialah untuk memperkasakan kompetensi yang sedia ada di samping beri peluang kepada pelajar untuk membina pengalaman dunia pekerjaan sebenar supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasaran pekerja. Jadi apabila anda diiktiraf ataupun mampu ataupun mendapat laporan yang baik daripada organisasi tempat anda menjalankan UJT itu, kemungkinan laporan itu akan mempengaruhi pegawai penilai, dan biasanya pelajar-pelajar kita kalau yang bagus masa buat UJT, mereka sebelum tamat UJT dah di offer bekerja ataupun untuk menjadi pekerja tetap di tempat ataupun syarikat mereka buat OJT itu. Ini adalah satu kelebihan lah. Jadi kalau boleh ikhtiar dan usahakan supaya anda sepanjang berada di organisasi semasa OJT itu dapat menarik ataupun meyakinkan pihak organisasi untuk memberi peluang anda bekerja selepas anda tamat OJT. Okey, objektif ni selepas melengkapi OJT, pelajar harusnya mampu mengapresiasi pengetahuan dan kemahiran. Maknanya selama tempoh antara 3 hingga 6 bulan anda berada di organisasi itu, sepatutnya anda dah ada kemahiran, ada pengetahuan dan pengalaman, supaya nanti apabila anda memasuki dunia pekerjaan sebenar selepas itu, anda tidak merasa kekok ataupun janggal ketika bekerja di tempat baru, berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat. Salah satu daripada masalah besar yang dilaporkan oleh pihak BPLTB kepada kolej-kolej ialah pelajar-pelajar KV kita ni di seluruh Malaysia, mereka ni hebat dari segi bekerja, amalinya, pengurusan mesinnya, alatnya memang bagus. Tetapi laporan yang tidak seronok kita dengar ialah yang pertamanya, pelajar kita ni dari segi komunikasi out. Contohnya kalau pelajar dari negeri Kelantan apabila bekerja di Johor ataupun di Kuala Lumpur ataupun di Melaka ataupun di Negeri Sembilan, mereka masih lagi bercakap menggunakan logat tempatan. Kekelantanannya tu lalu pekat. Jadi kita kena sesuaikan lah. Yang kedua, penggunaan bahasa. Kadang-kadang kita bekerja syarikat yang besar, kadang-kadang mereka banyak menggunakan bahasa Inggeris yang bercampur dengan bahasa Malaysia. Jadi kita juga perlu alert lah supaya kita tidak nampak janggal ataupun nampak jakun. Yang ketiga, berkenaan dengan adab bercakap. Kita dapati ramai pelajar kita apabila berada di organisasi, mereka bercakap dengan pihak pengurusan ataupun pegawai atasan tu seolah-olah mereka itu rakan mereka. Dari segi adab, dari segi bahasanya agak kurang. Jadi setiap pelajar yang berada di organisasi, pastikan apabila berkomunikasi khususnya dengan pihak atasan, pastikan menggunakan bahasa yang sesuai. Adab mesti jaga supaya nanti kita akan dinilai dan lihat oleh pihak pengurusan syarikat sebagai pelajar-pelajar yang berakhlak. Kalau yang pelajar Islam khususnya, pastikan solat kena jaga walaupun organisasi itu mungkin dimiliki oleh orang bukan Islam. Ada bercakap tu mesti sesuaikanlah. Tengok kalau yang lebih tua, gunalah adab yang betul. Kalau yang sama sebaya, sesuaikanlah dengan sama sebaya. Jangan kita anggap semua tu biasa je, tua muda sama, tak boleh. Kemudian mengamalkan kerja berpasukan. Ni kalau kita tak bekerja dalam berpasukan, kita
terlalu individualistik ataupun bekerja sendirian, jenis hero seorang-seorang ni bahaya. Sebab apa? Berlaku apa-apa kawan-kawan tak boleh nak bantu. Dan dalam organisasi, apabila kita kerja bersendirian, sebenarnya kita dah gagal dari segi sosialisasi kita dengan masyarakat. Jangan jadi kera sumbang lah. Okey, berkawan dengan semua. Okey. Seterusnya, profesional dan bertekad dalam materi dan asas prosedur kaedah dalam organisasi. Okey, apabila kita berada dalam organisasi, kita kena tahu apakah dasar-dasar yang diamalkan, prosedurnya, kaedahnya, waktu masuk bekerja, waktu balik bekerja, peraturan penggunaan alat, kaedah menghadiri mesyuarat, kaedah menyediakan laporan, hadir ke majlis-majlis resmi jika terlibat. Mesti kita faham, jangan ikut kepala kita je. Seterusnya, menangkan tugas-tugas yang diberikan dalam tempoh UJT mengikut format yang ditetapkan. Okey. Apabila kita berada di dalam organisasi, sepatutnya kita tahulah apa tugas dan kerja yang patut kita buat mengikut apa yang diarahkan oleh pihak industri. Jangan kita kata ini bukan bidang saya, ataupun yang ni saya tak pandai, ataupun okey, inilah peluang untuk kita belajar sekiranya kita merasakan bahawa itu adalah kemahiran ataupun ilmu yang baru. Okey, saya lajukan sikit sebab ini sebagai pengenalan saja. Nanti apabila kita bersemuka pada bulan Januari nanti, kita akan mengadakan taklimat kedua. Sambil kita mengedarkan borang-borang, kita akan buat taklimat sekali lagi secara terbuka, dan saya akan mendetailkan apakah perkara-perkara yang penting untuk pelajar-pelajar faham dan ambil tindakan sepanjang anda melaksanakan UJT. Okey, peraturan pra UJT. Maknanya sebelum UJT, beberapa peraturan harus difahami oleh pelajar. Yang pertama, mendaftar kursus UJT di UPLI dengan menggunakan borang. Yang ini akan diuruskan oleh pensyarah di bengkel masing-masing mengikut kursus masing-masing. Lulus modul ES dan modul insaniah. Yang ni pastikan pelajar yang ambil ES ni dalam modul insaniah ni lulus, lulus, bukan cemerlang pun lulus. Yang ni kalau buat apa yang diarahkan mesti lulus lah. Menghadiri semua taklimat UJT, kita diarahkan untuk buat sekurang-kurangnya 2 taklimat. Jadi taklimat pertama yang kita laksanakan hari ini dalam bentuk rakaman ni, sebab kita tidak dapat bersemuka. Jadi untuk bulan Januari nanti kita akan buat taklimat kedua secara bersemuka. Dan pelajar wajib. Sebab kalau tak hadir taklimat, pelajar tak dapat maklumat yang lengkap, dan apabila berada di OL nanti, mereka tidak dapat melaksanakan kerja-kerja mereka dengan sempurna kerana tidak ada maklumat yang cukup. Begitu dengan dokumen-dokumen dan borang-borang, macam mana cara nak isi laporan dan sebagainya. Memohon dan mendapat tempat UJT mengikut urusan bidang pengajian. Okey, sepanjang tempoh cuti ni, dalam 3 minggu ni, pelajar-pelajar sebolehnya lah, sebaik-baiknya sudah mula bergerak untuk mencari, bertanya khabar, survey organisasi yang boleh menyediakan tempat untuk anda buat latihan untuk tempoh antara 3 hingga 6 bulan. Cari tempat yang sesuai, dan saya sarankan supaya pelajar-pelajar pilihlah tempat-tempat yang boleh mengurangkan risiko pergerakan, sama ada dalam negeri ataupun dalam daerah ataupun tidak jauh daripada tempat tinggal anda lah. Sebab kalau jauh nanti, pengalaman lepas-lepas pelajar yang buat UJT di Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, bila nak balik itu agak sukar lah. Sebab pada masa itu mereka perlu mendapat kebenaran bertulis daripada organisasi dan daripada kolej supaya dapat balik ke negeri mereka lah. Tapi tengoklah anda yang lebih tahu bagaimana tempat itu sesuai ataupun tidak. Okey, seterusnya membuat pembatalan secara resmi dengan persetujuan bagi pelajar mendapat survey. Okey, bila nak mohon, anda boleh survey banyak tempat, boleh pilih banyak tempat, tetapi pastikan apabila anda mohon, confirm satu tempat saja. Jangan isi borang ataupun mohon banyak tempat, menyebabkan bila dapat jawapan semuanya dapat 7 dapat tawaran. Jadi apabila berlaku begini, anda perlu kena batalkan tawaran yang anda tidak nak teruskan untuk UJT, dan ini mesti dilakukan
melalui prosedurnya, kena isi borang dan jumpa dengan saya lah. Tidak menukar atau menolak tawaran organisasi latihan tawaran. Okey, kalau anda dah dapat, sebab kita ada borang rasmi untuk mereka cok sebagai kelulusan. Dan kalau anda tak nak terima ataupun nak tolak tawaran ataupun nak tukar, jangan pandai-pandai buat sendiri ya. Sebab apabila mereka dah setuju terima, kalau kita nak tolak, kita juga kena tolak secara rasmi. Jangan buat macam kita belikan kat pasar, nak beli tak nak tak. Okey. Tidak memasukkan sebarang maklumat yang dihantar ke pembeli. Okey, borang yang awak isi nanti mesti maklumat-maklumat yang perlu diisi tu diisi dengan lengkap dan betul. Jangan guna maklumat yang salah ataupun maklumat palsu. Okey, seterusnya penempatan. Penempatan OJT. Boleh anda mohon sama ada melalui UPLI atau memohon sendiri ke organisasi yang dipilih. Tapi biasanya pelajar-pelajar akan memohon lokasi atau OL itu sendirilah, sebab mereka lebih tahu syarikat dan tempat yang sesuai untuk mereka menjalankan OJT. Okey, pihak kita ataupun pensyarah penasihat bengkel yang terlibat mungkin boleh menyediakan ataupun ada senarai-senarai nama syarikat yang boleh dicadangkan untuk pelajar-pelajar melaksanakan OJT di tempat-tempat tersebut lah. Okey, tetapi kalau pelajar rasa mereka nak cari tempat tu sendiri, mereka juga boleh pergi ke syarikat-syarikat itu, berhubung dengan pihak syarikat sekiranya ada kekosongan ataupun ada tawaran yang boleh diberikan kepada pelajar untuk melaksanakan OJT di organisasi tersebut. Okey, boleh dapatkan alamat supaya pihak kolej kita dapat berhubung dengan syarikat, pengurusan syarikat itu untuk mendapatkan maklumat sebenar. Okey, jika pelajar menerima borang jawapan daripada organisasi pelajar, mesti memaklumkan kepada. Okey, sekiranya anda dah dapat jawapan borang tu, pengesahan daripada organisasi bahawa mereka menerima untuk pelajar-pelajar kita melaksanakan OJT di organisasi mereka, borang itu mesti diserahkan kepada PP ataupun pada saya untuk kita mengambil tindakan selanjutnya. Okey, seterusnya, ini adalah merupakan peringatan khusus kepada semua pelajar. Pelajar tidak benarkan memohon lebih daripada satu tempat latihan pada satu masa. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita bimbang takut kita minta 7 tempat, semua tempat tu terima kita. Jadi masalah kita nak membatalkan tawaran tu. Pelajar yang mendapat tawaran lebih daripada satu organisasi hendaknya membuat pembatalan secara resmi kepada organisasi setelah mendapat persetujuan. Okey, sekiranya berlaku, kita kena maklumkan pada pelajar, kena maklumkan pada pihak saya untuk kita batalkan tawaran itu secara resmi. Okey, seterusnya allowance. Ini antara perkara ataupun hal yang pernah menjadi isu lah pelajar-pelajar kita sebelum ini. Antaranya ialah ada pelajar yang dibayar allowance 200, 300, 500, 700. Ini sebenarnya kita tidak ada kebenaran untuk kita menetapkan ataupun menentukan jumlah allowance yang OL boleh bayar. Tetapi kita nasihatkan kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan OJT nanti, pastikan anda bertanya mengenai allowance, dan kalau boleh anda pilih ada OL yang menawarkan allowance yang lebih baik, anda pilihlah OL itu. Tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati juga. Kadang-kadang OL yang besar dia tawarkan allowance yang tinggi, tetapi beban kerja ataupun bidang kerja dan kemahiran yang anda lakukan di OL itu tidak selari dengan apa yang anda belajar. Dan kes ini pernah berlaku 2 tahun lepas lah. Pelajar kita diberi tugasan yang tidak berkaitan, sedangkan mereka ada kepakaran dan kemahiran. Jadi rugilah kita duduk dalam OL itu selama 6 bulan tapi kemahiran kita tidak dapat ditingkatkan. Jadi boleh tanya organisasi itu ada tak bayar allowance, kalau ada berapa. Tapi kita tidak boleh nak paksa ataupun
tetapkan OL itu membayar allowance. Kalau dia offer, okey, itu adalah rezeki anda. Walau bagaimanapun pelajar tidak berhak memaksa minta agar diberikan allowance. Okey, kalau syarikat tu sediakan allowance, alhamdulillah. Kalau tak ada, anda boleh pilih. Tapi kalau tidak ada pilihan, laksanakanlah OJT di organisasi tersebut walaupun tanpa allowance, kerana yang penting ialah kemahiran anda. Okey, persediaan kepada pelajar-pelajar yang akan melaksanakan OJT. Okey, yang pertama, persediaan sebelum. Yang pertama, menyediakan resume. Resume ni nanti pihak penasihat khusus akan maklumkan bagaimana cara dan maklumat-maklumat yang perlu ada untuk pelajar-pelajar sediakan resume. Mendapatkan skop kerja daripada ketua program, menerima borang 0405 mengisi maklumat. Yang ni kita akan maklumkan ataupun kita edarkan pada pelajar dalam taklimat kedua OJT nanti. Seterusnya, okey, setelah memilih syarikat organisasi, pastikan syarat-syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, tidak dimiliki oleh ahli keluarga. Maknanya kalau boleh cuba elakkanlah, sebab apabila contohnya organisasi itu milik ayah kita, takkan ayah kita nak gagalkan kita apabila kita melaksanakan OJT di organisasi tersebut kan. Cuba elakkanlah. Okey, yang kedua, sesuai dengan bidang pengajian. Contohnya kalau anda mengambil bidang komputer, takkan anda nak kerja di syarikat pembinaan yang tidak selari dengan bidang. Macam kes yang tahun lepas, pelajar kita kemahiran teknologi maklumat, tiba-tiba kerjanya jadi cashier. Memang tak sesuai lah. Kalau ada syarikat yang tawarkan peluang untuk OJT yang berlainan ataupun tidak selari dengan bidang anda, cuba elakkan. Pilih OL yang sesuai. Sebab itu kita kena bergerak awal sebelum sampai masa. Kita sediakan awal-awal, cari survey dulu awal-awal. Yang seterusnya, mempunyai lesen perniagaan. Sebab tempat OL ataupun syarikat yang nak buat OJT itu mesti syarikat yang sah ataupun berdaftar dan lesen dia masih valid. Kalau syarikat dah supaya senang nanti, kalau syarikat tu bankrupt, anda terpaksa mencari syarikat yang baru dan ia menjejaskan peluang anda untuk melengkapkan laporan tu. Sebab tempoh yang lama diperlukan untuk anda menyelesaikan laporan. Waktu operasi, anda kena tahu syarikat tu tawarkan OJT itu tempat bekerja, waktu bekerjanya berapa hari seminggu, kalau masuk pukul 8 balik pukul berapa. Sebab ada pelajar kita yang bekerja sampai malam tetapi tidak dibayar allowance. Jadi tidak adil lah. Jadi semua tu kena ambil tahu. Kemudian serah dokumen berikut kepada OL tempat syarikat, borang 0405, resume dan sebagainya. Ini apabila anda nak pergi ke syarikat ataupun organisasi latihan yang tepat, mohon. Okey, kemudian apabila semua dokumen-dokumen ini diisi, boleh serah kepada UPLI untuk pengesahan. Okey, ini antara beberapa borang yang berkaitan dengan OJT. Borang ini sebenarnya banyak, lebih daripada 20. Tetapi yang paling penting ialah borang yang pertama dipanggil KB OJT 01. Yang ni borang berkaitan dengan biodata awak. Biodata maklumat. Ini pastikan maklumat yang diisi lengkap dan tepat sebagaimana dalam rekod kad pengenalan. Okey. Yang kedua, 02. Yang ni ialah borang pendaftaran OJT. Borang-borang ni kita akan edar masa taklimat kedua nanti apabila kita bersemuka. Yang ni borang akuan pelajar. Yang ni 04 ni borang pemohonan tempat OJT.
05 borang jawapan. Bila kita terima, kita mohon, syarikat akan buat maklum balas persetujuan untuk menerima anda melaksanakan OJT di organisasi mereka. Okey. Sebelum berakhir, kita dicek balik perkara-perkara yang telah dan perkara-perkara yang penting sepanjang kita terlibat dalam OJT. Okey, antaranya apakah tindakan yang perlu diambil? Okey, daripada awal sampai akhir, persediaan dari segi mental dan fizikal, melengkapkan borang, mengenal pasti OL yang tempat kita nak laksanakan OJT, kosnya, semua perkara-perkara yang perlu anda fikirkan sebelum anda menentukan dan memilih OL yang terlibat. Bila dan antara bertindak. Okey, yang keduanya paling penting juga, anda mesti semak dan sentiasa peka, concern terhadap tarikh-tarikh yang berkaitan. Mula OJT bila, berakhir bila, dan paling penting setiap hari OJT dilaksanakan, pelajar-pelajar pastikan tidak ketinggalan untuk mengisi laporan OJT anda. Sebab kalau 6 bulan anda tak isi, bila minggu terakhir selepas habis OJT baru nak isi, memang tidak sempat. Kemungkinan anda akan gagal. Laporan OJT ini merupakan salah satu daripada komponen terpenting untuk menjadi evidence ataupun bukti pelajar-pelajar telah mengambil tindakan ataupun berada di organisasi latihan sepanjang tempoh anda melaksanakan OJT itu. Jadi pelajar-pelajar, tolong ambil perhatian, tolong ambil tindakan dan jangan bertangguh. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, la yughadiru yaumika ila ghadik. Nabi kata jangan kamu tangguh kerja hari ini untuk buat esok. Lepas tu lepas besok sehingga akhir-akhirnya lala sekali hero tak gaduh, lala kali mampu gitu kan. Okey. Setakat itu taklimat saya secara ringkas cara rakaman ini. Saya harap jika pelajar-pelajar telah mendapat sedikit gambaran ringkas bagaimana dan apakah perkara-perkara penting yang berkaitan dengan OJT. Maklumat dan taklimat kedua yang akan kita laksanakan secara bersemuka pada bulan Januari nanti, kita akan maklumkan tarikhnya dan kita akan berkongsi maklumat yang lebih detail dan jelas selepas itulah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, nanti boleh simpan soalan itu, tanya secara bersemuka pada bulan Januari tahun depan. Okey, akhir kata saya merakamkan sedikit penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada rakan-rakan yang banyak membantu, khususnya Cikgu Zunizam yang telah menyediakan satu platform untuk saya menjayakan rakaman ini pada hari ini, dan rakan-rakan PP setiap bengkel yang telah melaksanakan dan menerima jawatan sebagai PP untuk sesi 2022. Hanya Allah Ta'ala saja yang dapat membalas jasa tuan-tuan. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.